Baik. Assalamualaikum Kak Mimi. Sihat ke? Kita tunggu Ustaz nah. Kita tunggu kawan-kawan lain. Kita tunggu sementara ya. Ustaz Paan pun ada, Ustaz Paan. Assalamualaikum Ustaz Paan. Kaifa halak ya Ustaz? Ustaz Naimi Farhan, apa khabar? Banyak love apa? Ashraf Azhar, banyaknya love. Alhamdulillah. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Baik, kita tunggu sementara nah. Kita bagi dalam 5 minit lagi. 3 minit lagi. Okey. Baik, semua sihat ke? Suara saya jelas tak? Komen-komen di bawah, suara saya jelas tak? Komen-komen, suara jelas tak? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kerana apa? Kerana masih lagi diberi kesempatan untuk hirup udara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Okey. Kemudian kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi diberi peluang dan kesempatan pada hari ini untuk kita mengaji kalam dia, mengaji Al-Quranul Karim, ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk hidupkan suasana majlis ilmu dengan majlis Al-Quran. Sedangkan anda yang sedang melihat ini dipilih oleh Allah untuk hidupkan suasana anda pada hari ini dengan suasana Al-Quran. Itu anugerah dan rezeki untuk anda. Alhamdulillah, tahniah dan syabas saya ucapkan. Okey, baik. Hari ini, tujuan saya buat live pada pagi ini adalah meraihkan sahabat handai saya di Kuala Lumpur. Dia minta saya ajarkan Quran, tapi saya kata tak boleh lah nak ajak jauh. Tapi kalau kata buat FB live, insya-Allah boleh. So tujuan saya inilah untuk kongsikan
apa yang serba sedikit yang saya tahu, kongsikan bersama kawan-kawan handai saya, insya-Allah. Okey. Kalau ada kesilapan mohon tegur. Kalau ada kesilapan mohon tegur saya nah. Saya pun baru belajar. Okey. Mohon tegur. Baik, insya-Allah. So hari ini kita akan baca surah Fatihah dan surah Al-Baqarah, insya-Allah. Kemudian kita akan sambung sampai khatam Quran, insya-Allah. Insya-Allah, boleh ya? Baik, kita buka majlis kita dengan umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, buka majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Syarifah, alhamdulillah. Okey, terima kasih sudi hadir pada pagi ini. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Muhammad Fizi. Alhamdulillah. Habib Abdul Rahman, sahabat ni. Syekh Ar-Rahman, sihat ke? Waalaikumsalam, sihat. Saya alhamdulillah. Ustaz Aziz, alhamdulillah saya sihat Ustaz Aziz. Ustaz Aziz sihat ke? Puan Habibati sihat ke? Okey. Jom kita mulakan. Kita tengok dulu surah Fatihah. Kita mengaji dulu surah Fatihah satu demi satu. Kemudian kita masuk surah Al-Baqarah satu demi satu, insya-Allah. Okey, kalau saya ada silap mohon tegur nah. Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jom tengok ayat yang pertama. Okey, bagi siapa yang baru masuk, kita baru nak mula dengan surah Al-Fatihah. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat yang pertama. Pastikan bila mana baca perkataan ba di bawah, tak kisahlah apa sahaja huruf. Okey, apa sahaja huruf. Okey, apa sahaja huruf, bila mana dia berbaris bawah, tolong senyum. Okey, apa sahaja huruf, tak kisahlah huruf alif, ba, ta, sa, sampailah huruf ya, bila mana dia berbaris bawah, tolong smile, tolong senyum. Okey, contoh, ba baris bawah B, jangan kita baca B. Elakkan untuk kita baca B. Dia kurang, orang kata kurang Bila mana baris bawah, saya nasihatkan tolong senyum. Okey, tolong smile. Ba baris bawah B, masukkan terus kepada sin yang mati, ada tanda sukun mati, masukkan bis. Elakkan bila mana baca bis, dia akan baca best. Selalu berlaku kesilapan bila mana best. Besmel, dia akan jadi besmela. Elak kan? Sebab ba baris bawah bunyinya B. Bismillah. Okey? Bismillah. Aiyah. Jom kita tengok selanjutnya. Okey. Bismillah. Okey, kemudian mim baris bawah bertemu dengan lafzul jalalah.
Lafzul jalalah dia ada dua cara bacaan. Okey, lafzul jalalah ada dua cara bacaan. Bila mana huruf sebelum lafzul jalalah sebelumnya berbaris atas atau berbaris dhammah, berbaris hadapan, lafzul jalalah ini dibaca tebal. Dibaca tebal. Okey, bila pula dia berbaris bawah, bila berbaris bawah, dia kena baca sebagai nipis. Okey, kena baca sebagai nipis. Okey. So dekat sini dibaca millah. Tidak boleh dibaca mellah. Mellah tidak boleh. Okey. Dia kena baca millah. Okey. Seterusnya masukkan terus kepada ra. Yang ini alif lam syamsiyah. Okey, alif lam tidak dibaca dah. Alif lam ni tidak dibaca sudah. Okey, sama juga dengan alif lam ar-rahim ni, nir-rahim, sama juga. Alif lam ini tidak dibaca. Masukkan terus ke dalam huruf yang ketiga, yakni huruf ra. Contoh bismillahir. Nampak? Masukkan terus. Sama juga rahmanir. Nir masukkan terus. Dia takkan baca nil ra, takkan. Sebab apa? Alif lam ini tidak dibaca. Okey, baik. Jom kita tengok seterusnya. Tengok pula rah. Ha ini ha pedas. Okey, ha ini ha pedas ataupun orang panggil ha spicy. Rah. Kenapa namanya pedas? Sebab mana kita bunyikan dia seumpama kita makan cabai, makan cili. Rah pedas. Pedas macam mana? Gitu pedas. Okey, so dekat sini bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh? Seterusnya ma dua harakat. Nir-rahim. Nir masukkan tadilah, alif lam ni tidak dibaca. Masukkan terus kepada ra. Rahim. Ha ini juga ha pedas. Ha baris bawah. Baris bawah tolong smile. Okey, baris bawah tolong senyum. Okey, jelas tak? Kalau jelas mohon komen di bawah. Okey, ramai geng-geng ustaz ni, saya segan pula. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Okey, selesai untuk ayat yang pertama. Jom kita ulang sekali lagi ayat yang pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aiyah, terbaik. Jelas? Kalau jelas mohon komen. Dapat tak? Kalau saya ada silap mohon komen juga ya. Okey, sama-sama kita belajar insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya ayat yang kedua. Ayat yang kedua, alhamdulillah. Baik. Okey. Kalimah alif lam qamariyah. Yang ini alif lam qamariyah. Okey, hamzah wasal. Hamzah wasal bila mana bertemu dengan lam mesti dibaca sebagai baris atas. Okey. Hamzah wasal ini kaedah pembacaan untuk hamzah wasal. Bila mana hamzah wasal berbaris atas, bila mana hamzah wasal bertemu dengan huruf lam, okey, bertemu dengan huruf lam, hamzah wasal ini perlu dibaca sebagai baris atas. Tak kisahlah dia lam ni ada sukun ke, lam ini kosong ke, tidak kisah. Janji hamzah wasal bertemu lam memang kena baca baris atas. Yang ni pun sama, juga dibaca baris atas. Ar-Rahman. Okey, Ar-Rahman. Terbaik insya-Allah. Okey, baik, seterusnya masukkan terus ha ini ha pedas ya. Ha ini ha pedas. Jangan kita baca ha bulat ataupun ha simpul ataupun namanya ha gelak, ha ketawa. Elakkan kita membaca al-ha, elakkan. Yang ini tolong pedaskan dia. Macam mana? Ada bunyi itu. Okey, yang itu ha pedas. Okey, kena bezakan antara dua ha. Okey, kena bezakan antara dua ha. Okey. So, ini contoh. Okey. Okey, dalam Quran nanti kita ada dua ha. Okey, yang ini ha simpul.
Okey. Ha simpul ataupun orang kata ha bulat ataupun orang kata ha gelak. Sebab apa kita gelak? Kita gelak akan guna ha ini. Jarang kita ketawa guna ha pedas. Jarang kita guna ha pedas bila mana kita ketawa. Okey? Jarang kita guna ha pedas. Macam mana kalau kita guna ha pedas? Ha ha. Lain macam bunyi dia, betul tak? So bila mana kita ketawa kita akan gunakan ha bulat. Ha. Okey, nampak perbezaannya? Ini perbezaan antara dua ha. Okey? Baik, seterusnya ini adalah ha pedas. Yang ini orang panggil ha pedas. Okey, ataupun ha spicy. Okey, ha. Pastikan bila mana bunyi ha. Okey, cuba try di rumah anda masing-masing. Cuba try. Ha. Okey, kalau ada kawan sebelah atau sahabat sebelah atau sanak saudara, ayah-ayah, ibu-ibu kat sebelah, tolong buat sama-sama. Ha. Buat together. Ha. Okey, pastikan dia apa? Pedas. Okey, beza antara dua ha. Okey, terbaik. So bila mana kita baca, pastikan alham. Alham. Jangan kita baca alham. Itu kurang tepat. Aiwah, terbaik. Baik, seterusnya mim mati. Mim mati ada tanda sukun, tolong jelaskan. Okey, untuk pengetahuan semua, bila mana sahaja apa-apa huruf ada tanda sukun, tolong jelaskan sifat huruf dia. Abdul Rahman, jangan gelak ha. Lain macam bunyi dia. Okey. Dia gelak ha bulat tu. Okey, terbaik Rahman. Okey. Baik. Okey, mim mati. Okey, ulang balik. Mim mati ada tanda sukun, dibaca jelas. Okey, dibaca jelas. Kerana apa? Kerana ianya hukum izhar syafawi. Dia kena baca jelas. Alhamdu. Bermaksud jelas apa dia? Jangan panjang, jangan dengung. Tidak boleh dibaca alhamdulillah. Elakkan. Dia kena baca jelaskan sahaja. Alhamdulillah. Masukkan terus. Okey? Masukkan terus. Okey, jom tengok seterusnya. Dulillah, lafzul jalalah. Dulillahi rabb. Bil, pekatkan lagi, tebalkan lagi. Rabbil. Okey, Rabbil. Pastikan tegaskan sedikit. Rabbil. Sebab apa ada lafzul sebab apa ada tanda syaddah ataupun sabdu. Okey, seterusnya bil, masukkan terus ke dalam lam. Masukkan terus kepada lam. Alif itu tidak dibaca. Okey, masukkan terus. Rabbil dua harakat, lamin dua harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Sini boleh baca 2 atau 4 atau 6. Okey, kerana ianya mad arid li sukun. Sama juga ayat 1 sampai ayat 7 sama. Okey, mad arid li sukun. So bila mana kita nak baca di hujungnya, kena seragamkan, kena uniform, kena bagi seragam semua. Kalau kita baca 2 harakat di hujung, semua kena 2 harakat. Bila mana kita baca 4 harakat, semua 4 harakat. Bila mana kita baca 6 harakat, semua kena 6 harakat. Begitu. Okey. Okey, terbaik. Selesai ayat kedua. Jom tengok ayat ketiga. Ayat ketiga pula. Baik. Alif lam syamsiah. Hamzah wasal dibaca baris atas macam mana saya terangkan tadi. Hamzah wasal dibaca baris atas. Kenapa? Kerana ia bertemu dengan lam. Bila mana dia bertemu dengan lam, hamzah wasal ini dibaca sebagai baris atas. Hai Ustaz Aziz Abdul Al-Haziq Rais, sahabat saya dari KL juga ni. Okey, alhamdulillah. Sihat ke Al-Haziq? Okey, baik. Seterusnya ar-rah. Bila mana ra? Okey, huruf ra. Kita tengok huruf ra tu dulu. Huruf ra
Okey, baik. Apa-apa huruf bila mana dia berbaris atas, tidak semua akan menghasilkan bunyi a di belakang. Okey. Contoh ba, ta, sa. Tak semua huruf bila mana dia berbaris atas akan menghasilkan bunyi a di belakang. Ada sesetengah huruf dia akan bunyi o di belakang. Contoh ro, contoh do, contoh to, so, do, zo, ro. Itu semua huruf yang menghasilkan bunyi o kat belakang. Okey, bila mana ro, kita baca ro, jangan kita baca ra. Ra, elakkan. Ar-Rahman, elakkan. Ar-Rahman tu nama kawan, nama orang. Ya. Tapi bila mana mengaji Quran, ar-roh, roh. Bila mana mengaji Quran kena sebut ro. Jangan kita sebut ra. Elakkan. Okey? Elakkan. Okey? Aywa, terbaik insya-Allah. Seterusnya. Okey. Ar-roh ha pedas. Ma ni dua harakat. Manir-rahim. Masukkan terus kepada masukkan terus kepada ra. Alif lam ini tidak dibaca dah. Kerana ia alif lam syamsiah. Dia masukkan terus ke dalam huruf yang ketiga. Yang ni huruf ketiga. Masukkan terus. Okey. Nir-rahim. Him. Ni pun sama juga. 2 atau 4 atau 6. Aiwah, terbaik. Mad arid li sukun juga. Okey, bila mana daripada ayat awal yang pertama tadi kita baca 2 harakat, semua 2 harakat. Bila mana kita baca 4 harakat, semua kena 4 harakat. Bila mana kita baca 6 harakat, semua kena 6 harakat. Itu namanya mad arid li sukun. Kena bagi uniform, kena bagi seragam. Okey. Baik, seterusnya ayat keempat. Panjang 2 harakat. Likiyau, sifat lin. Jelaskan waw tu. Yaumid. Masukkan terus ke dalam huruf dal. Dal yang ada tanda sabdu. Middin. Okey. Saya ulang. Maliki yaumiddin. Okey. Baik. Seterusnya ayat yang kelima. Iya. Masukkan terus kepada la. Ya ni bacaan sabdu. Bacaan sabdu apa dia? Bacaan berganda. Okey. Bacaan sabdu adalah bacaan berganda. Okey. Macam mana maksud berganda itu? Okey, baik. Contoh. Tak ada kertas. Okey, contoh. Bacaan bersabdu. Kita ambil bacaan sabdu. Okey. Bacaan sabdu ini adalah bacaan ganda. Okey. Bacaan ganda. Bila mana contoh kita ambil iya. Okey. Contoh kita ambil iya. Bagaimana kita nak baca? Okey, bagaimana kita nak baca? Yang pertama hamzah. Okey, hamzah ni keluar macam biasalah. Hamzah. Persoalannya adalah bacaan bersabdu. Bacaan bersabdu inilah jadikan dia 2 huruf. Gandakan dia, gandakan 2 huruf. Okey. So, ya yang pertama. Okey, contoh ni ya yang pertama. Allah. Minta maaf lah tulisan tak berapa nak lawa. Minta maaf lah tulisan tak berapa nak lawa. Okey, ya pertama, ya kedua. Okey. Ya kedua ada alif. Okey, tak apa. Ya kedua ada alif. Ya kedua kita letak alif sebab dia ada alif. Okey, ya kedua ada alif. Okey, baik. So ini contoh bacaan berganda. Ya yang pertama okey, saya ulang sekali lagi. Bacaan sabdu adalah bacaan berganda. Kita keluarkan jadi 2. Ya yang pertama kita matikan dia. Ya yang kedua kita ikut baris asal. Ya kedua kita ikut baris asal. Okey? Baris atas. So dia baris atas. So bacaan dia masukkan dulu yang pertama. Iya. Satu-satu. Ini kaedah bila mana kita baca bacaan bersabdu. Ini contoh kaedah. Macam matematik dia ada formula. Yang ini untuk formula untuk sabdu, formula sabdu. Okey, contoh iya. Okey. Ini contoh untuk bacaan sabdu. Yang ini bacaan berganda. Okey. Baik, insya-Allah jom kita sambung seterusnya. Okey, baik. Okey, seterusnya iya ni panjang 2 harakat.
pastikan ain mati kena tekankan sedikit. Ain mati bezakan dengan hamzah mati nah. Hamzah mati na. Ain mati na. Dia kena tekankan sedikit ain tu. Okey. Contoh. Okey, baik. Bezakan antara dua. Hamzah dengan ain. Bezakan antara hamzah dengan ain. Hamzah na bila mati kan. Na. Ain na. Dia dalam. Na sama juga hamzah, cuma hamzah ni laluan. Tiada sekatan. Ain laluan ada sekatan. Macam tu. Perbezaan antara dua. Ain dengan hamzah. Okey? Perbezaan antara dua. Saya ulang. Hamzah hanya laluan, tiada sekatan. Ain laluan, ada sekatan. Contoh. Laluan semata-mata. Ain. Dia kena tekan. Dia kena tekan. Okey? Hamzah tak perlu. Ain. Dia kena tekan. Macam dia ada teran tau. Teran. Macam tu. Okey? Begitu. Okey? Sama juga kalau mati. Kalau kita sukunkan dia. Na. Kalau ain. Na. Dia kena tekankan dia. Push. Na. Gitu. Okey? Baik. Seterusnya. Budu tak panjang. Maksud terus. Budu wa i. Sama juga bacaan bersabdu. Ya. Dua harakat. Nasta'in. Okey. Ni pun juga 2 atau 4 atau 6. Baik. Jom kita try. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pastikan smile kat sini. Kena senyum. Kanasta'in. Sifat urusin senyum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Okey. Alhamdulillah. Jelas tak? Seterusnya. Okey. Ini hamzah wasal. Bila mana selepasnya selain huruf lam. Selepasnya selain huruf lam. Bila mana huruf lam kena baca baris atas. Bila mana selain huruf lam, dia kena tengok huruf yang ketiga. Okey, dia kena tengok huruf yang ketiga. Okey. Contoh untuk hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal. Contoh untuk hamzah wasal. Contoh untuk bacaan hamzah wasal. Okey. Ini contoh untuk hamzah wasal. Dia ada 3 kaedah. Dia ada tiga kaedah. Dia ada 3 cara. Okey. Okey, baik. Yang pertama, hamzah wasal bila mana selepas hamzah wasal itu adalah huruf lam. Okey. Memang wajib hamzah wasal ini dibaca baris atas. Automatik. Okey. Automatik kena baca baris atas. Baik. Yang kedua, hamzah wasal. Okey, hamzah wasal bertemu dengan selain huruf lam. Selain huruf lam. Okey. Selain huruf lam. Yang kedua, hamzah wasal bertemu selain huruf lam. Perlu buat apa? Okey. Yang inilah kena tengok. Waktu ni lah kena tengok huruf ketiga. Okey. Tengok huruf ketiga. Apa yang perlu tengok huruf ketiga? Okey. Selain huruf lam, maka dia kena tengok huruf ketiga. Okey. Huruf ketiga itu berbaris apa? Okey. Berbaris atas atau baris bawah. Bila mana dia berbaris atas atau berbaris bawah, maka hamzah wasal tadi dibaca baris bawah. Gitu. Jelas tak? Saya ulang. Okey, yang pertama, ini kaedah hamzah wasal lah. Ini kaedah hamzah wasal. Okey, yang pertama, hamzah wasal bertemu dengan lam. Okey, bersahabat dengan lam. Automatik hamzah wasal ini dibaca dengan baris atas. Gitu. Okey. Yang kedua, hamzah wasal dia bertemu selain huruf lam. Dia bersahabat dengan selain huruf lam. Maka
hamzah wasal ini nak baca bagaimana? Dia kena tengok pula. Yang ini formula dia. Kena tengok huruf yang ketiga. Tengok huruf ketiga itu sama ada dia berbaris atas atau berbaris bawah. Okey, dia berbaris atas atau berbaris bawah, maka hamzah wasal tadi dibaca dengan baris bawah. Okey, contoh kita letakkan hamzah wasal bertemu qaf. Okey. Sorry. Kita ambil yang mudah lah. Ambil ayat. Sorry. Kita ambil. Bergegar phone. Minta maaf nah. Minta maaf atas segala kesulitan. Kita ambil contoh ayat surah Fatihah aja. Kita ambil yang mudah. Okey. So, ihdina. Gitu. Kita ambil ihdina. Ambil yang mudah. Okey, contoh. Kenapa sebelum ni kita tahu kita ikut orang baca ihdina. Kenapa kita baca ihdina? Kenapa kita tak baca uhdina? Kenapa kita tak baca ahdina? Betul? So, kenapa kita baca ihdina? Saya ulang sekali lagi. Kenapa kita baca ihdina? Tidak dibaca uhdina. Tidak dibaca ahdina. Kerana inilah formula ni tadi. Formula yang kedua ni tadi. Kita guna pakai yang kedua, formula yang kedua. Hamzah wasal bertemu selain huruf lam, maka kena tengok huruf yang ketiga. Ini umpama mata nah, mata. Tengok huruf ketiga. Huruf ketiga itu baris atas atau baris bawah? Tengok. Dia berbaris atas ke baris bawah? Huruf dal. Ini okey. Yang ini huruf pertama. Ini huruf pertama. Yang ini ha ni huruf kedua. Huruf ketiga kat mana? Huruf ketiga ni kat dal ni. Ini huruf ketiga. So, huruf ketiga ini berbaris bawah. So, cukup syarat untuk hamzah wasal dibaca baris bawah. Gitu. Itu konsep dia, kaedah untuk kita baca hamzah wasal. Cara bacaan untuk hamzah wasal. Okey? Iaitu yang pertama dan kedua. Ada lagi yang ketiga. Ini kaedah ataupun formula untuk yang ketiga. Yang ketiga sama macam yang konsep kedua. Hamzah wasal. Laju sangat ke saya ni? Minta maaf kalau laju sangat, saya minta maaf nah. Saya buat slow motion lagi. Baik, yang ketiga. Yang ketiga sama macam yang kedua nah. Hamzah wasal bertemu selain lam. Bertemu selain lam. Maka perlu tengok huruf ketiga. Perlu tengok huruf ketiga. Maka perlu tengok huruf ketiga. Bila mana huruf ketiga itu, tadi dah baris atas dengan baris bawah. So, yang ketiga adalah baris hadapan. Okey. Bila mana hamzah wasal bertemu selain huruf lam, maka kena tengok huruf ketiga. Bila mana huruf ketiga itu berbaris hadapan, maka hamzah wasal tadi itu dibaca juga baris hadapan. Gitu. Itu kaedah untuk hamzah wasal. Okey, jelas tak? Ini kaedah untuk bacaan hamzah wasal. Minta maaf nah. Tak ada kertas lain, pakai sampul surat je. Minta maaf. Gitu. Okey. Boleh? Jelas tak? Kalau tak jelas, minta komen ya. Kalau laju sangat pun minta komen. Saya bagi slow lagi. Okey. Baik. Seterusnya, kita masuk ke ayat yang ke-6. So, masing-masing dah tahulah kan macam mana, sebab apa, kenapa, mengapa dibaca sebagai baris bawah. Ihdina. Kenapa tidak dibaca ahdina? Kenapa tidak dibaca uhdina? Sebab dia ada formula dia. Formula apa? Formula hamzah wasal. Gitu. Alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya. Maaf diterima. Alhamdulillah. Baik, seterusnya ayat ke-6, jom kita baca. Ihdinas. Nun ni
tidak dibaca panjang lah. Tidak dibaca panjang. Kenapa? Sebab dia masukkan terus ke dalam alif lam syamsiah. Masukkan terus ke dalam huruf sad. Itu kaedah untuk alif lam syamsiah. Okey. Okey, baik. Seronok nak menulis ni. Okey. Okey, tak ada buku. Ada buku lah, alhamdulillah, ada buku. Okey. So, ada buku, alhamdulillah. Baik. So, okey, kita masuk sedikit tentang alif lam. Okey. Alif lam, ini konsep alif lam. Tadi hamzah wasal. Tadi formula untuk hamzah wasal. Yang ini kaedah alif lam. Alif lam ni terbahagi kepada dua. Alif lam ni terbahagi kepada dua cara, dua hukum. Okey, alif lam terbahagi kepada dua hukum. Yang pertama adalah alif lam qamariyah. Okey, qamariyah. Pastikan kita sebut alif lam qamariyah. Qamar, dia huruf qaf. Okey, qaf, qamar, qamariyah. Okey, qamariyah. Jelas tak tulisan? Jelas tak tulisan? Dia qamariyah, alif lam qamariyah. Yang kedua, syamsiyah. Okey, syamsiyah. Okey. Bila mana kita nak sebut qamariyah, pastikan bunyi sebutannya qamariyah. Qamariyah. Jangan kita sebut kamariyah. Okey, hati-hati tau. Jangan kita sebut kamariyah. Kamariyah tu nama orang. Kamariyah nama orang. Dia kena sebut qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah. Kena sebut syamsiyah. Jangan sebut samsiyah. Sam. Dia bukan, dia shin. Okey, syamsiyah. Okey, baik. Apa perbezaan? What's the different? Orang putih kata, apa dia punya different? Apa dia punya perbezaan antara qamariyah dan syamsiyah? Okey, perbezaan yang pertama, jom kita tengok qamariyah dahulu. Baik, qamariyah. Okey, qamariyah hamzah wasal, alif, kita kira alif lam lah. Alif lam mesti kena ada. Mesti kena ada dua ni dulu. Kalau tak ada dua ini, memang tak jadi alif lam. Okey, yang pertama, ada alif, ada lam. Lam ini ada simbol. Dia kena ada simbol tau. Qamariyah dia ada simbol. Simbol apa? Simbol sukun. Simbol apa? Simbol sukun. Untuk qamariyah. Untuk qamariyah dia ada simbol sukun. Gitu. Okey, tengok pula syamsiyah. Syamsiyah ada juga alif, ada juga lam. Tetapi syamsiyah lam dia lam ini lam apa tau? Lam kosong. Lam ini lam kosong. Tak ada apa-apa simbol atas dia. Tak ada apa-apa simbol atas dia. Okey? Tak ada apa-apa simbol. Contoh kita nak tengok mudah. Contoh nak tengok mudah. Ni. Yang ini alif lam. Sorry, jelas tak? Alif lam. Ni alif lam qamariyah. Sebab apa? Sebab ada tanda sukun. Gitu. Kalau alif lam syamsiyah, yang ini. Alif lam. Lam ini tak ada simbol. Kosong. Ilek. Dia tak ada simbol apa-apa. Dia empty. Kosong. So, ini alif lam syamsiyah. Okey? Jom kita tengok. So, alif lam qamariyah. Cara bacaan untuk qamariyah. Kita patah balik untuk qamariyah. Cara bacaan untuk qamariyah bagaimana? Cara bacaan untuk qamariyah adalah jelaskan apa? Jelaskan lam. Jelaskan lam. Gitu. Ingat tak? Tadi saya dah abang, apa-apa huruf yang ada tanda sukun, ni sukun, tolong baca jelas. Sama juga konsep dengan qamariyah ni. Lam ini ada tanda sukun. Bila mana ada tanda sukun, so cara bacaan untuk qamariyah adalah jelaskan. Gitu. Okey, so jelaskan lam. Okey, jelaskan lam. Okey, terbaik. So, masuk pula ke syamsiyah. Syamsiyah, alif, lam ada. Lam ini kosong. Lam itu kosong. Lam itu kosong. Seterusnya nak buat apa? Dia kena tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga, okey, dia mestilah tengok huruf ketiga. Dengan syarat huruf ketiga itu mestilah
ada simbol atau ada tanda sabdu. Okey, kena ada tanda sabdu. Itulah nama Syamsiah. Contoh. Ni contoh. Ini Syamsiah. Okey, masukkan terus ke dalam ra. Ra ini adalah huruf yang ketiga. Lam huruf kedua, alif huruf yang pertama. Okey, lam ini tidak dibaca dah. Okey, ini di awal kalimah ataupun di permulaan ayat. Okey, masukkan terus ke dalam ra. Ini cara bacaan dia. Ar-Rahman. Masukkan terus. Tidak boleh dibaca lam. Al-Rahman. Yang tu kurang tepat nah. Yang tu kurang tepat. Al-Rahman. Kurang tepat. So bacaan dia bagaimana? Lam ini tidak dibaca. Masukkan terus. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu untuk permulaan. Ataupun di awal ayat kena baca Ar-Rahman. Kalau andai kata dia di tengah ayat. Bila mana dia di tengah ayat? Persoalan. Bila mana dia di tengah ayat? Contoh kita ambil bismillah. Ambil bismillah di tengah ayat ni. Ni contoh. Di tengah ayat alif lam tidak dibaca. Sebab dia di tengah ayat. Di pertengahan ayat alif lam tidak dibaca, masukkan terus ke dalam huruf ketiga. Itu beza bacaan awal dengan bacaan tengah ataupun bacaan pertengahan ayat. Berbeza nah. Okey. Jelas tak? Mohon komen jelas tak? Ustaz Zuhaidi. Assalamualaikum Ustaz Zuhaidi. Sihat ke Tuan Zul? Baik. Okey, seterusnya. Itu untuk alif lam. Tadi hamzah wasal. Tadi bacaan hamzah wasal selesai, bacaan alif lam selesai. Alhamdulillah. So saya ulang sedikit. Alif lam ada dua pembahagian hukum, Qamariyah dan Syamsiah. Tak ingat nama hukum tak jadi masalah tuan-tuan, abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian. Hukum tak ingat tak jadi masalah. Tetapi tolong ingat simbol. Gitu. Bila mana anda ingat simbol, insya-Allah anda boleh baca Quran dengan lancar. Allahumma amin, insya-Allah. Okey, jom kita sambung. Jom kita tengok balik. Ihdinas sirah. Pastikan masukkan terus ke dalam nasirah. Nasi. Okey, baik. Ihdinasi. Pastikan sad ini tebal ya. Nasirah. Nasi. Okey, baik. Saya ulang. Ihdinas sirah. Ra panjang dua harakat. Ra tol. Yang ni alif lam qamariyah. Alif tidak dibaca. Alif tidak dibaca. Masukkan terus. Tol, jelaskan lam. Tol mustaqim. Qim. Qaf ini kena tebal ya. Qaf. Qim. Okey, saya ulang sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tebalkan. Qim. Okey, dekat sini saya suka tekankan, bezakan antara dua huruf. Apa dia? Bezakan antara dua huruf. Okey, antara dua huruf yang pertama, bezakan antara qaf. Qaf dengan kaf. Qaf dibaca tebal. Okey, qaf dibaca tebal. Manakala kaf nipis. Okey, kaf bacaan ni nipis. Okey, contoh. Tadi kita masuk mustaqim. Itu bacaan tebal. Mustaqim. Itu bacaan tebal. Bagaimana bacaan nipis? Okey, bacaan nipis dia macam ni. Mustaqim. Yang itu kurang tepat. Okey, bacaan nipis kurang tepat. Sebab qaf. Sebab huruf qaf bukan huruf kaf. Okey, bila mana huruf qaf, tolong tebalkan dia. Mustaqim. Okey, terbaik. Okey, jom kita try sekali lagi ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, terbaik. Jom tengok ayat yang ke-7. Okey. Sirah, ra dua harakat. Siratal, masukkan terus kepada lam. Tol, sebab apa? Dia ada bacaan sabdu. Siratal.
ladzi, zi ni macam mana? Zal, makhraj dia keluarkan sedikit lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Okey. Kalimah ataupun huruf zal macam huruf dal tu, dia kena keluarkan sedikit lidah antara gigi atas dan gigi bawah. Za. Siratal ladzi, macam tu. Keluarkan sedikit lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Okey? Siratal ladzi. Gitu. Aiwa, okey? Macam tu. Okey, jom kita sambung. Siratal ladzi, panjang 2 harakat. Ladzina an. Baca jelas. Apa? Sebab apa? Sebab ada tanda sukun. An, jangan dengung. An, am pun sama juga, mim mati ada tanda sukun, izhar syafawi. Yang tadi izhar halqi, izhar syafawi. Kedua-dua ini dibaca jelas, jangan dengung, jangan panjang. Siratal ladzina an'amta. An'amta, jangan kita baca Siratal ladzina an'amta. Elakkan bacaan begitu. Kena baca an, jelaskan, am, jelaskan. Boleh? Kedua-dua ini dijelaskan. Okey, jom kita ulang sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh berhenti. Alaihim. Tak ada masalah. Baik, seterusnya. Sifat lin. Ghairil, alif lam qamariyah, lam ini dibaca jelas. Ghairil mawdu. Okey, ghain ni. Okey, ghain ni tanda sukun. Okey, jangan kita qalqalahkan dia. Masuk qalqalah ini apa dia? Qalqalah ini lantunan. Jangan kita baca qalqalah. Mar. Selalu berlaku kesilapan dekat situ. Ghairil maghdu. Yang tu lantunan, tu qalqalah. Mar tu tak mau, kena buang. Kena potong tu mar tu potong, tu potong jadi mau. Gitu. Ghairil maghdu. Gitu. Boleh? InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Semua okey. Boleh. Semua boleh insyaAllah. Ghairil maghdu. Jangan ghairil Mara tu buang. Okey? Re tak mau. Dia kena ada maghdu. Okey, boleh? InsyaAllah semua boleh. Saya yakin semua boleh. Okey? Jom seterusnya. Mana? Okey, silap tekan lah pula. Sorry. Baik, seterusnya. Ghairil jangan qalqalah. Maghdu, pastikan tebal. Du, 2 harakat. Du bi alaihim. Alai ni sifat lin. Him pun sama juga. Him ni kena jelaskan mim ni. Jangan kita dengung. Alaihim. Kurang tepat. Okey. Dia kena jelaskan sahaja mim ni sebab ada tanda sukun. Ini izhar syafawi. Alaihim walad masukkan terus. Walad dallin. Macam ada sangkut tau. Walad dia ada macam sangkut. Sebab apa? Dia lam ini ada tanda sabdu. Macam ada sangkutkan sikit. Hanger tu. Okey. Walad panjang 6 harakat. Walad dallin. Okey. Boleh? InsyaAllah. Selesai Al-Fatihah. Okey. Al-Fatihah pun kat sejam noh. Minta maaf nah. Banyak merapu Okey. Selesai untuk Al-Fatihah. Jom kita masuk Baqarah. Kita masuk Al-Baqarah. Boleh Jom kita masuk surah Al-Baqarah. Okey. Baik.
selesai untuk Al-Fatihah. Moga-moga dapat manfaat bersama-sama insya-Allah. Baik, kita masuk sedikit tentang surah Al-Baqarah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sana minum ayak sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Minum ayak sikit nah. Bismillah. Kering tekak. Minta maaf ya semua. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat yang pertama. Alif lam, panjang 6 harakat. Alif lam mim. Okey. Ini namanya mad lazim harfi. Dia ada hukum-hukum tajwid yang tersembunyi di dalam dia. Dia ada hukum-hukum yang tersembunyi di dalam dia. Okey, baik. Okey, untuk huruf muqatta'ah atau nama lain dia huruf muqatta'ah. Okey, huruf muqatta'ah. Atau nama lain dia huruf minta maaf lah, saya suka menulis sikit. Tapi tulisan tak lawa. Minta maaf lah nah. Muqatta'ah. Gini. Huruf muqatta'ah. Okey, huruf muqatta'ah ni apa dia? Alif lam mim, yasin, qaf, nun, itu semuanya huruf muqatta'ah. Okey. Contoh sekarang ni kita ambil ayat yang pertama untuk surah Baqarah. Ayat yang pertama alif lam mim. Okey, jom kita tengok satu demi satu. Alif lam mim. Okey, alif lam mim. Lam ini ada ombak, mim juga ada ombak. Okey, untuk huruf muqatta'ah mudah je nak kenal. Huruf muqatta'ah ni dia ada dua pembahagian. Satu, yang pertama, huruf muqatta'ah ni dibaca 2 harakat. Yang kedua, dibaca 6 harakat. Baik. Untuk pembahagian huruf muqatta'ah 2 harakat 6 harakat ni mudah je nak kenal. Anda hanya tengok melalui simbol sahaja. Bila mana tengok simbol, insya-Allah dah kenal dah. Okey, contoh 2 harakat tak ada simbol ombak. Tak ada ombak. 6 harakat ada ombak. Itu je, mudah je. Okey, tengok simbol je. Okey, tengok simbol. 2 harakat tak ada ombak. 6 harakat ada ombak. Begitu sahaja. Contoh. Okey. Tetapi alif tidak ada ombak bagaimana? Alif ini tidak termasuk nah. Okey, abang siap-siap ni. Alif tidak termasuk huruf muqatta'ah. Alif ini orang kata 1 harakat je. 1 harakat ni umpama tiada harakat lah nah. 1 harakat umpama tiada harakat. Okey, baik. Gitu. Okey, alif 1 harakat. Masukkan terus kepada lam. Lam ini 6 harakat. Okey. Mim juga 6 harakat. Persoalannya di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah ni ada hukum yang tersembunyi. Ada hukum tajwid yang tersembunyi. Okey. Jom kita tengok satu demi satu. Bagaimana kita nak rungkaikan dia? Bagaimana kita nak tahu ada hukum tersembunyi? Okey, jom kita tengok satu demi satu. Kita bawa keluar huruf alif tak ada ya. Sorry. Ini tulisan Jawi. Okey, minta maaf. Okey. Baik, contoh alif. Alif ni tak ada harakat, jangan risau. Lam. Okey. Ustaz-ustaz yang lain kalau saya ada silap mohon tegur ya. Ustaz-ustaz yang lain. Kawan-kawan saya dalam ni pun ada juga ustaz-ustaz ni. Baik, alif, lam, mim. Okey, seterusnya mim. Okey, mim. Okey, lam, mim. Persoalannya, di tengah-tengah tadi ada hukum tajwid yang tersembunyi ya. Di tengah-tengah ni ada hukum tajwid yang tersembunyi. Persoalannya bagaimana kita nak tahu? So kita bawa keluar satu-satu. Okey, alif, lam, mim. Alif, fa bertemu lam. Fa bertemu lam tiada hukum. Mim bertemu mim. Di sinilah ada hukum. Mim bertemu mim, nama hukum dia idgham mimi. Nama manja. Nama betul idgham mislain. Gitu. Okey, bila mana mim bertemu mim kena panjang 2 harakat. Okey.
kena panjang 2 harokat. So, cara bacaan dia alif lam panjang 6 harokat. Lam tu 2 harokat. Sebab apa? Sebab tadi 2 harokat ni mim mati bertemu mim. Okey, lam mim tu 6 harokat. So 6 2 6. Okey, 6 2 6. So kena panjang 6 harokat. 6 harokat. 6 harokat. Sini 6 harokat, sini 2 harokat. So 6 2 6. So total untuk alif lam mim ada 14 harokat. Betul ke betul? So total sorry. Okey. So total untuk alif lam mim ada 14 harokat. Okey, 14 harokat. 6 untuk lam, 2 untuk antara mim dengan mim, 2 harokat. Kemudian mim ini sendiri 6 harokat. Okey. Ini kaedah untuk kita rungkaikan. Ada persoalan tajwid di tengah-tengah dia. Di apa? Tersembunyi. Hukum tajwid yang tersembunyi antara huruf muqatta'ah tu. Okey, terbaik. Begitu. Okey, selesai ayat yang pertama. Boleh? Jelas tak? Kalau jelas mohon komen. Kalau tak jelas mohon komen. Kalau ada kesilapan mohon komen. Okey, baik, insya-Allah. Baik, seterusnya ayat yang kedua. The keluarkan sedikit lidah. The keluarkan sedikit lidah antara gigi atas dan gigi bawah. The 2 harakat panjangnya. Zalikal alif lam qamariyah, jelaskan lam, alif tidak dibaca. Zalikal kita ta 2 harakat. Kita bula la 2 harakat. Raiba fi. Okey, kat sini boleh berhenti di salah satu tempat. Okey, nak berhenti kat la raib pun boleh, fi pun boleh. Okey, terima kasih Ustaz Aziz. Ya, betul. Minta maaf ya. Alif memang termasuk huruf muqatta'ah, cuma alif tidak ada harakat. Okey, terima kasih Ustaz Aziz. Terima kasih. Thank you so much. Baik, kita sambung ayat kedua. Okey, sekali lagi. Zalikal kitabu la raib. Boleh berhenti kat sini, pun boleh berhenti kat fi. Pilih mana satu pun tak kisah. Pilihlah yang mana satu anda suka. Contoh yang tadi la raib, kita berhenti kat raib, ataupun nak berhenti kat fi, boleh. Contoh zalikal kitabu la raiba fi pun boleh. Perlu ulang balik tak? Tidak perlu, terus sahaja. Okey. Contoh kalau kita berhenti kat la raib, terus sahaja fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Okey, kalau kata berhenti kat fi, ambil sahaja terus hudal lil muttaqin. Gitu. Okey. Terbaik. Seterusnya ayat ketiga. Kita ulang sekali lagi. Zalikal kitabula. Sorry, saya ulang balik. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Okey, ayat ketiga. Allazi, ingat hamzah wasal bertemu lam, baca baris atas. Allazi, keluarkan sedikit lidah antara gigi atas dan gigi bawah sebab huruf zal. Allazi, panjang 2 harakat. Zina yu, pastikan hamzah mati, jangan ain mati. Yu, jangan yu, elakkan. Dia kena yu minu, okey. Allazina yu minu 2 harakat. Minu nabil ghaib, pastikan ghaib dia ghaib bukan raib. Okey, macam pelat r. Ghaib ni macam pelat r. Ghaib. Okey, ghaib. Jangan ghaib roi. Itu huruf ra. Itu huruf ra. Hati-hati nah. Okey, seterusnya biwa yuqi, panjang 2 harakat. Qimu, mu 2 harakat. Nausalah, boleh berhenti. Gitu. Jom kita try. Allazina yu'minuna bil
ghaibi wa yuqimunas shalah. Gitu. Seterusnya wa mim wajib al-guna, masukkan terus wa mimma qalqalah razaqa, pastikan lantunan razaqnahum, jelaskan mim ini jangan dengung, hum yung nun kosong bertemu fa, ini ikhfa kena dengung, yunfiqun. Okey, sekali lagi saya ulang, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aywa, seterusnya walladzina yu'minuna bima, 4 atau 5 harakat, bima dengung, unzila ilaik, boleh berhenti, ilaik pastikan ada k tu, hamas namanya, pastikan ada k. Okey, sekali lagi saya ulang, walladzina yu'minuna bima, 4 atau 5 harakat, bima unzila ilaik. Gitu. Okey, terbaik. Seterusnya wama, 4 atau 5 harakat, wama dengung 2 harakat, unzila min, dengung juga 2 harakat, min qalqalah min qablika wabil ni panjang 2 harakat nah. Ni panjang 2 harakat. Okey. Wabil akhirati hum, jelaskan mim jangan dengung, hum yuqinun. Gitu. Boleh? Jom kita ulang sekali lagi. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Okey. Boleh? Okey, seterusnya ayat yang kelima. Ula, 4 atau 5 harakat. Ulaika ala hudam. Masukkan terus kepada mim. Tanwin tidak selari bertemu mim. Yang ni hukum dia idgham bi gunnah. Hudam mir, yang ni bila gunnah. Mir rabbihim. Masukkan terus kepada ra. Mir rabbihim. Okey, sekali lagi kita ulang. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Seterusnya wa ula, 4 atau 5 harakat juga, wa ulaika humul muflihun. Humul, alif lam qamariyah, lam jelaskan lam, alif tidak dibaca, humul macam ada keluar angin, muflihun, habdas, muflihun. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Selesai untuk hari ni Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Okey, boleh ikut tak? Boleh follow ke? Boleh follow ke? Boleh. Laju sangat ke? Mohon komen. Mohon komen. Laju sangat ke? Okey. Alhamdulillah. So, selesailah sudah untuk hari ini. Sadaqallahul azim. Aywa, terbaik. Terima kasih kepada semua yang sudi join live pada pagi ini. Minta maaf kalau ada serba-serbi kekurangan. Minta maaf. Saya pun baru belajar juga. Alhamdulillah. Sama-sama kita belajar. Okey. InsyaAllah. Jika saya ada kesilapan dan kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Okay. InsyaAllah. Terima kasih juga pada semua yang join. Puan Sharifah, Tok Ma, Puan Sarina, Puan Syifa Rashidi, Ustaz Aziz, Abang Muhammad Syahrul Nazif, Almanina, geng-geng KL banyak ni. Alhamdulillah, terima kasih. Ummu Rahman, Nurul Safawani, terima kasih sudi mai. Al-Haziq Rais, thank you so much sudi mai pada pagi ni. Okey.
Semoga dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Ustaz Syazril, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syazril. Sudi join. Sudi join live yang hina ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Syahyu Hafizi, terima kasih sudi join. Nur Hakim, Panjang pun join. Alhamdulillah. Thank you so much Panjang. Okay. Aizuddin Ajud, thank you so much. Thank you. Puan Siti Aisyah, terima kasih. Abang Syafiq, terima kasih. Muhammad Ikhwan, terima kasih. Tuan Zo, terima kasih Tuan Zo. Okay, minta maaf kalau ada kekurangan. Okay, Puan Yati Kimi, terima kasih. Aiman Ishraf, terima kasih. Tulisan lawa, Allah Akbar. Tulisan buruk kata lawa tu. Allah. Tulisan tu buruk tu. Okay. Terima kasih Puan Nur Fauzia. Pia SL ucu-ucu ni apa namanya? Pia SL. Pia SL ucu-ucu nama apanya? Nama apa ya? macam pelik nama Pia nama panggil Pia. Muhammad Syafiq Sansuri, terima kasih. Sudiman Khairul Muin, thank you so much. Okey, terbaik. Terima kasih. Terima kasih pada semua. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathira. InsyaAllah esok InsyaAllah saya akan sambung live juga. Esok kita sambung ayat ke-6. InsyaAllah esok kita sambung ayat 6 juga pukul 10. Okay. Sekali lagi saya nak pesan berkenaan dengan tujuan saya buat live pada pagi ini adalah meraihkan kawan-kawan saya yang berada di Kuala Lumpur. Okay. Saya meraihkan kawan-kawan yang ada kat KL. Dia minta saya kongsikan ilmu Quran dengan dia. Saya kata saya duduk Penang. Dah pindah Penang, jauh lah pula nak pergi KL balik kan. So saya cuba buat FB live lah. Sebab sebelum ni kita buat FB live dengan grup mengaji saya, grup Minda AQ, tempat saya kerja. Alhamdulillah saya ambil ilmu tu, apply dekat sini untuk share dengan kawan-kawan, sama-sama dengan kawan-kawan kita lah. So alhamdulillah, moga-moga dapat manfaat untuk kawan-kawan yang sedang tengok juga. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. InsyaAllah kita jumpa lagi di esok hari. Jom kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا كريم. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Rahim. Ampunkanlah ya Allah sama ada kami sedar maupun tidak sedar ya Allah. Ampunkanlah ya Allah sama ada yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami suatu kecil ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah segala dosa pasangan-pasangan kami. Kau ampunkanlah segala dosa zuriat-zuriat kami ya Allah. Kau berikanlah kami, Kau kurniakanlah kami zuriat yang soleh dan solehah ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami sembah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami mohon perlindungan.
Ya Allah, lindungilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari segala bencana, malapetaka, musibah dan wabak-wabak penyakit yang berbahaya ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah kaum kerabat kami ya Allah, lindungilah sahabat handai kami ya Allah. Lindungilah semua muslimin dan muslimat sama ada ya, semua muslimin dan muslimat ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, umat Islam ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk kami sentiasa hadir majlis-majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk kami sentiasa berdamping dengan Al-Quran ya Allah. Berikanlah kami kemahiran, berikanlah kami kelancaran dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi saya minta maaf, minta ampun kalau ada salah dan silap. InsyaAllah yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya minta ampun dan maaf. InsyaAllah kita jumpa esok. Esok pukul 10 pagi InsyaAllah kita sambung surah Baqarah ayat ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.